Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Idris Mabdi Halim, bernombor metrikan S66075 dan Saya Muhammad Aikal Hadi bin Kajurin, S65327. Kami daripada grup 18 ingin membentangkan tajuk demand. baik, demand ataupun permintaan. Permintaan ini merujuk kepada kesanggupan, keinginan dan kemampuan pengguna untuk membeli sejumlah kuantiti barangan dan perkhidmatan pada tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. Manakala hukum permintaan pula menyatakan apabila harga sesuatu barang naik, kuantiti diminta akan berkurangan, dan apabila harga sesuatu barang turun, maka kuantiti diminta akan meningkat. Seterusnya, kita bergerak pula kepada jadual dan graf yang disediakan. Berdasarkan jadual tersebut, keluk permintaan individu terhadap barang X dapat dibentuk seperti yang ditunjuk pada graf. Baik, paksi X menunjukkan kuantiti ataupun unit, manakala paksi Y menunjukkan harga. Apabila harga barang X ialah RM4 per unit, maka kuantiti diminta terhadap barang X ialah 10 unit seperti yang ditunjukkan pada titik A. Apabila harga barang X turun ke RM3, RM2 ataupun RM1 per unit, maka kuantiti diminta terhadap barang X semakin meningkat, iaitu masing-masing menjadi 20 unit pada titik B, 30 unit pada titik C dan 40 unit pada titik D. Okey, sekarang kita balik kepada perubahan kuantiti yang diminta. Perubahan kuantiti yang diminta ni dia diminta berlaku disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Perubahan kuantiti yang diminta ni boleh ditunjukkan dalam pergerakan di sepanjang keluk permintaan yang sama. Kita beralih kepada graf. Andaikan P1 dan Q1 merupakan harga dan kuantiti diminta asal. Kenaikan harga daripada P1 ke P2 menyebabkan kuantiti diminta berkurang dari Q1 ke Q2. Peralihan daripada titik B ke A sepanjang keluk permintaan akibat kenaikan harga dikenali sebagai pengucupan permintaan. Sebaliknya, peralihan daripada titik B ke C sepanjang keluk permintaan akibat kejatuhan harga dikenali sebagai pengembangan permintaan. Okay. Perubahan permintaan. Ada di sini menunjukkan ada dua graf di mana perubahan permintaan ini berlaku disebabkan oleh faktor selain perubahan harga barang itu sendiri. Okey. Graf yang pertama, andaikan D kosong merupakan keluk permintaan asal pada tingkat harga P0 dan Q0, kuantiti asal. Katakan pendapatan pengguna meningkat. Peningkatan pendapatan pengguna meningkat ni menyebabkan permintaan terhadap barang tersebut bertambah. Maka keluk permintaan akan beralih ke kanan, menyebabkan keluk D0 akan bergerak ke kanan menjadi keluk D1 pada tingkat harga yang sama, tetapi akan berlaku perubahan kuantiti. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada graf yang kedua. Sebaliknya, apabila pendapatan pengguna berkurang, permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Maka keluk permintaan beralih ke kiri dari D0 ke D1. Pada tingkat harga yang sama iaitu P0, kuantiti permintaan telah berkurang daripada Q1 daripada Q0 ke Q1. Peralihan keluk permintaan ke kiri dari D0 ke D1 dikenali sebagai pengurangan permintaan. Baik, seterusnya kita bergerak pula kepada slide seterusnya. Due to non-price factors. Okay, due to non-price factors terbagi pada 5. Yang pertama income, kedua the price of order goods, ketiga priority, keempat number of buyer dan kelima future price expectation. Okay. Income can classify the type of good ataupun lebih dikenali sebagai kesan pendapatan benar.
Baik, apabila harga sesuatu barang naik, kuasa beli pengguna akan berkurang kerana dengan jumlah pendapatan yang sama, kuantiti barang yang dapat dibeli akan berkurang. Maka kuantiti diminta terhadap barang tersebut akan turut berkurang. Sebaliknya, apabila harga sesuatu barang turun, kuasa beli pengguna akan meningkat kerana dengan jumlah pendapatan yang sama. Kuantiti barang yang dapat dibeli akan bertambah, maka kuantiti diminta terhadap barang tersebut akan meningkat. Okey, yang seterusnya price of another goods atau dikenali sebagai harga barang lain. Harga barang lain terbahagi kepada dua, iaitu barang pengganti. Barang pengganti dan barang pengenap. Okey, barang pengganti ni merupakan barang yang menggantikan fungsi barang lain. Contoh dia ikan dan daging. Andaikan harga sekilo ikan pada mulanya adalah sama dengan harga sekilo daging. Dengan andaian harga daging tidak berubah. Harga ini akan menyebabkan harga ikan menjadi relatif lebih mahal, menyebabkan pengguna akan mengurangkan pembelian ikan dan membeli lebih banyak daging. Ini menunjukkan permintaan terhadap daging akan meningkat. Okey, yang seterusnya adalah barang pengenap. Barang pengenap ni merupakan barang yang mesti digunakan secara bersamaan dengan barang lain. Contoh dia macam petrol dan kereta. Kenaikan harga kereta akan mengurangkan kuantiti diminta kereta. Pengurangan kuantiti diminta kereta secara langsung akan mengurangkan permintaan terhadap petrol. Baik, seterusnya prioriti ataupun cita rasa. Setiap individu mempunyai cita rasa yang tersendiri. Cita rasa ini berubah dan berbeza mengikut peringkat umur, taraf hidup dan budaya sesuatu bangsa. Baik, sekiranya cita rasa pengguna terhadap suatu barang adalah positif, maka permintaan pengguna terhadap barang tersebut akan meningkat. Oleh itu, keluk permintaan akan beralih ke kanan. Sebaliknya, sekiranya cita rasa pengguna terhadap sesuatu barang adalah negatif ataupun tidak menyukai sesuatu barang itu, maka permintaan pengguna terhadap barang tersebut akan berkurangan. Oleh itu, keluk permintaan akan beralih ke kiri. Okay, yang faktor seterusnya adalah bilangan pembeli. Bilangan pembeli ni merupakan permintaan untuk barangan dalam pasaran bergantung kepada bilangan pembeli di sesebuah kawasan. Contoh, di sebuah kawasan itu mempunyai ramai pembeli, menyebabkan permintaan adalah meningkat. Ini akan menyebabkan keluk akan beralih ke sebelah kanan. Manakala sebaliknya, di suatu kawasan itu dia mempunyai bilangan pembeli yang sedikit, menyebabkan oleh permintaan terhadap produk itu akan menjadi rendah dan menyebabkan keluk akan berubah kepada sebelah kiri. Okey, dan seterusnya faktor terakhir. Okey, faktor terakhir, future price expectation ataupun lebih dikenali sebagai jangkaan masa depan. Baik, apabila ramai pengguna menjangkakan harga sesuatu barang akan naik pada masa depan, mereka akan membeli barangan tersebut dengan banyak pada masa kini. Tindakan ini biasanya akan diikuti oleh pengguna lain dalam pasaran. Misalnya, jika harga gula dijangka naik pada masa depan, pengguna akan membeli gula dengan banyak pada masa kini. Jadi, keluk permintaan untuk gula akan beralih ke kanan. Sebaliknya, jika pengguna menjangkakan harga sesuatu barang akan turun pada masa depan, pengguna akan mengurangkan pembelian barang tersebut pada masa kini. Misalnya, jika harga gula dijangka turun pada masa depan, pengguna akan mengurangkan pembelian gula pada masa kini. Jadi, keluk permintaan gula akan beralih ke kiri. Setakat itu sahaja daripada kami. Daripada grup 18. Sekian, terima kasih. Bye.